yang berfikir tentang hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar seluruh rakyat Malaysia, tidak kira di mana anda berada, sama ada di Perlis maupun sampai ke Johor membelah Laut Cina Selatan, Sabah dan Sarawak. Teman-teman kami dari Republik Singapura, Brunei Darussalam, Selatan Thailand maupun di mana saja anda boleh menyaksikan siaran langsung Forum Perdana Ehwal Islam. Doa saya kepada anda semua di hari ke-150 Perintah Kawalan Pergerakan kita di Malaysia, mudah-mudahan kita sentiasa dilimpahi rahmat dan kesihatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini minggu ke-33 di tahun 2020, Forum Perdana Ehwal Islam bersiaran secara langsung dari Auditorium Kompleks Islam Putrajaya bersama dengan penaja kami Bank Islam Malaysia Berhad dan penganjur kami iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dengan kerjasama erat JAKIM dan juga RTM. Anda malam ini boleh bergabung dengan kami menerusi 3 cara. Pertama, siaran langsung di TV1, kedua live Facebook di Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, maupun anda boleh tonton melalui live streaming di myclick.rtm.gov.my. Baiklah, malam ini seperti mana pembukaan rancangan malam ini dengan sinopsis yang kami berikan. Kita nak bercakap masih berkisar tentang pandemik wabak COVID-19, namun topik malam ini kita akan berbicara tentang wabak jangan rabak. Jom kita tengok segmen bingkisan. Wabak jangan rabak. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang baik untuk kita berbanding diri kita sendiri. Apabila sesuatu yang kita tidak ingin berlaku dalam hidup, maka penawarnya adalah meyakini bahawa Allah sebaik-baik perancang. Dalam suasana dunia bersedih, kita masih dianugerahkan nikmat keamanan, limpahan rezeki dan pemimpin negara yang cendekiawan syarat dengan naluri berkhidmat untuk membantu. Wabak membawa derita sengsara. Ujian adalah tarbiyah daripada Allah. Kesenangan yang datang selepas kesusahan adalah satu nikmat. Kita tidak bersendirian mengharungi derita wabak yang melanda. Kita masih punya ruang bangun gah bersama seiring sekata. Banyaknya nikmat Allah yang kita lupakan, tetapi ujiannya yang sedikit itu yang kita hiraukan. Di manakah syukur kita? Sedang ujian itu juga adalah satu rahmat dan tanda kasih Allah kepada kita. Pertolongan Allah mungkin datang tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat, tetapi ia selalu datang di saat yang tepat. Usaha harus diteruskan demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan hidup. Jua harus disusuli dengan tawakal, namun bukan bererti pasrah tanpa melakukan apapun usaha, namun harus berlandaskan perintah dan peraturan demi percaturan yang selamat dunia dan akhirat. Serasi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, dengar dan taat kepada pemerintah itu merupakan sesuatu perkara yang hak, iaitu kemestian, selama mana mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Apabila mereka, iaitu pemerintah, mengarahkan kepada maksiat, maka tidak wajib dengar dan taat pada arahan tersebut. Riwayat Al-Bukhari. Alhamdulillah, begitulah tadi sedikit sinopsis tentang hala tuju perbincangan kita. Tetamu yang menjadi panelis kita pada malam ini berteman bersama dengan saya malam ini. Sebelah saya untuk saya perkenalkan iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila binti Nak Saleh, Profesor Madya di Fakulti Syariah Undang-Undang Universiti Islam Malaysia USIM. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Selalunya sekarang ni orang tanya berapa suhu tadi? Oh, saya 36 lebih kan?
lebih sikit lah. Tapi confirm tak demam Ustaz. Tak demam, memang dah. Kalau tidak kita singkirkan awal tadi. Tapi bila sebut tentang wabak dalam keadaan sekarang ni, saya tengok antara profesi yang mencabar juga adalah pensyarah. Nak mengajar student tanpa ada student depan kita. Sekarang ni macam mana perkembangan universiti sekarang ni, suasana mengajar baru ni? Masih lagi secara maya Ustaz. Cuma sekarang pelajar-pelajar sibuk dengan peperiksaan. Jadi kuliah sudah berakhir. Cuma satu perkara yang mungkin saya akan ingat sampai bila-bila lah. Ya, bila saya berlangsung dengan pelajar untuk kuliah secara maya, ada pelajar yang selfie tengah bawa motor Grab untuk hantar barang ke orang yang memesan lah, dia Grab food. So saya kata kenapa dia dalam keadaan itu, dia kata dia bekerja sambil belajar, dalam masa yang sama tak tinggalkan kuliah. Jadi saya pun rasa insaf sikit. Sebenarnya nak marah tadi. Tak jadi. Maknanya dia sambil memandu sambil mendengar kuliah. Sambil belajar. Hebatnya. Yelah sekarang dalam keadaan macam tu kan. Kita fahamlah situasinya. Betul. Baik. Bergantian dengan Dr. Nik pada malam ini, seorang kaunselor yang tidak asing lagi di negara kita, iaitu Tuan Haji Husin bin Haji Saleh, merupakan Naib Pengerusi Perkim Negeri Selangor. Apa khabar Tuan Haji? Baik, Alhamdulillah. Sekarang ni pun waktu macam ni, ramai ke klien-klien datang jumpa Tuan Haji? Alhamdulillah ramai. Satu hari ada 3 kes lah. Oh ya. Sejak COVID ni lagi ramai. Terutama sekali masalah kita kata rumah tangga lah. Kadang-kadang Ustaz, doktor kalau dulu kerja 8 jam duduk di pejabat. Jadi sekarang ni dia kata duduk rumah masa PKP ni, work from home. Jadi dalam rumah 24 jam. Tengok je doktor ni. Suami tengok isteri, isteri tengok suami. Dalam dia tak tahu benda nak bercakap. Jadi itu yang datang buat kaunseling tu. Sebelum kita kata pergi kepada krisis yang lebih teruk lagi lah. Baik, nanti kita akan sentuh juga dalam jangan rabak dalam wabak ini, soal pengurusan rumah tangga, perbelanjaan sebagainya. Baik, saya nak mulakan dengan Dr. Nik terlebih dahululah. Dalam pembacaan saya yang ringkas, saya tengok dalam sejarah dunia ada 5 pandemik yang paling dahsyat berlaku. Antaranya Spanish flu, kemudian ada smallpox, AIDS, HIV sebagainya yang dahsyat lah. Dan mereka isytiharkan COVID ini antara yang terbaru dan terdahsyat kerana ia merentas sempadan negara. Sebagai orang Islam, apa saja yang berlaku dalam dunia ini, kita percaya ia ketentuan dan aturan Allah, dan tentu ada di sebaliknya hikmah dan perkara yang Allah Ta'ala sampaikan. Mungkin doktor boleh berkongsi dengan kita apa tabir hikmah di sebalik pandemik COVID ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka khalaqul azim wa innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal barul jawadul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Hariri selaku moderator kita malam ini. Yang saya muliakan panel gandingan Tuan Haji Husin bin Saleh, tuan-tuan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan-tuan yang dihormati Allah sekalian, bila kita sebut wabak ataupun dalam bahasa Arabnya wabaun, inilah yang dikatakan satu kejadian yang berlaku dalam sesuatu kawasan ataupun sesuatu tempat yang terjadi secara mengejut, yang menular secara pantas, yang kita fahami, dan inilah juga yang dimaksudkan di dalam Kamus Dewan 2005. Dan bila kita memahami wabak, kita rasai wabak dan sejarahnya kita tahu tentang apa yang disebut oleh Ustaz Hariri tadi, 5 pandemik yang terbesar yang pernah berlaku di dalam dunia ini seawal tahun 541 Masihi lagi, yang meragut hingga ratusan juta nyawa. Ini bukan satu perkara yang baru. Dan yang lebih awal daripada itu, inilah yang kita perlu fahami pada malam ini, sebagaimana yang dikalamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf.
ya, yang mana surah ini secara umum menggambarkan tentang bagaimana Nabi Musa dan pengikut-pengikut Nabi Musa ditentang oleh Firaun dan kaumnya dengan begitu hebat sekali. Ya, mereka amat sombong, mereka memperolok-olokkan mukjizat Nabi Musa, mereka mengeji, mereka menghina, ya, mereka bahkan bersumpah walau apapun yang berlaku, kata Firaun, mereka tidak akan sekali-kali beriman kepada Nabi Musa. Dan kerana kesombongan dan takabur inilah akhirnya yang berlaku apa dia? Dalam surah Al-A'raf Allah kalamkan walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun. Ya, dan sesungguhnya kami telah menimpakan Firaun dan kaumnya dengan musim kemarau dan kekurangan hasil tanaman. Supaya apa, Ustaz? Supaya mereka insaf dan mereka kembali mengambil pengajaran bahawasanya ada kuasa yang lebih besar daripada mereka yang lebih mampu menjadikan apa sahaja di dunia ini. Itulah yang Allah lakukan. Jadikan kemarau, kemudian tidak ada lagi hasil tanaman. Tetapi mereka tetap sombong. Mereka mengatakan bahawa jika ada kesenangan, itu daripada mereka. Bila ada kesusahan, itulah daripada Nabi Musa dan pengikutnya. Ya, jadi apa yang berlaku selepas itu, inilah yang menarik yang dirakamkan dalam ayat 133 bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebut fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kata Allah, kami pun menghantar kepada mereka taufan, kami hantar pula belalang dan kutu dan katak dan darah sebagai tanda-tanda dan bukti yang jelas dan nyata. Ya, maka mereka tetap berlaku sombong dan takabur dan menjadi kaum yang derhaka. Walaupun kebanyakan ulama menafsirkan bahawa ini bukan wabak penyakit, tetapi ini adalah sebahagian daripada musibah yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bencana yang menimpa Mesir pada tempoh masa yang panjang. Kerana apa? Kerana sombong. Kerana mereka melakukan maksiat, kerana mereka enggan beriman. Ya, semasa taufan dan banjir seluruh Mesir tenggelam, Ustaz. Kemudian semasa belalang kutu menyerang hasil tanaman, tidak ada sumber pertanian. Kemudian datang pula katak yang masuk ke rumah-rumah kediaman. Allahu Akbar. Sungai-sungai dan punca air semuanya menjadi darah, tetapi mereka tidak tetap kembali. Sebab itulah hari ini kita melihat apa sahaja ujian, musibah dalam bentuk wabak atau sebagainya, kita kena kembali ingat bahawa ini adalah satu ujian, ya, tetapi kepada orang beriman dia menjadi rahmat sekiranya kita sabar. Wallahu a'lam. Apabila Allah menghantar tentera-tenteranya untuk kita ambil pengajaran dan kita insaf dan perbaiki. Ya. Dan mudah-mudahan ini yang dapat kita belajar hikmah besar daripada peristiwa ini. Baik, Tuan Haji, saya perhatikan dalam tempoh 150 hari PKP ini, cabaran adalah untuk kelangsungan hidup. Hari ini fikir pula esok boleh makan ke tidak, nak kerja apa, ada yang kena berhenti dan sebagainya. Mungkin Haji boleh kongsi, sebab tajuk kita ini wabak jangan rabak. Apa yang rabaknya berlaku dalam kehidupan sepanjang COVID ini? Silakan Haji. Okay. Terima kasih kepada yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hariri dan kepada sahabat panel saya bersama dia Dr. Nik Salinda Suhaila. Alhamdulillah, dan saya percaya mungkin saya bercakap malam ni berdasarkan kes yang saya kendalikan di klinik saya lah. Betul. Kes counselling. Bila Ustaz kata dan bertanya soalan apa sebenarnya kesan untuk kelangsungan hidup. Sebab bila berlaku saja COVID-19, bila kita kata 18 Mac 2020, dan daripada saat itu maka ramailah yang dulu mungkin meniaga nasi lemak tepi jalan, meniaga burger, meniaga apa, masa tu dah PKP, maka tak boleh meniaga lagi. Dan mereka ni semua pendapatan harian, hari-hari. So bila kedai dah tak buka, income dah tak ada. Dan kebanyakan jumpa saya, Haji, duit simpanan saya hanya boleh tahan seminggu sahaja. Jadi itu satu. Yang kedua, yang diberhentikan kerja.
Kemudian yang kita kata kilang-kilang, kerja kilang dan sebagainya. Sebab saya duduk di Kelang, Selangor. Jadi saya banyak menelitikan kes-kes ni, tapi bukan klien saya bukan saja di Selangor, tapi di seluruh negara datang. Jadi kebanyakan yang mengadu tu, Haji, kami dah tak ada apa nak makan lagi dah. Ya. Waktu tu saya sebagai pengurusi Perkim Kelang dan juga naik pengurusi Selangor, masa tu kami sediakan, iaitu kita panggil bagi beras, bagi susu, bagi apa masa tu. Terutama sekali mana mereka boleh ambil, terutama beras lah, susu. Maknanya untuk kelangsungan hidup Ustaz kata tadi. Betul. Pada masa ni mereka bukan nak fikir lagi, kata orang tu, nak hidup bergaya ke, nak hidup apa, tak ada. Nak makan je. Ada yang datang, Haji, saya nak susu, nak beli susu, tak ada duit. Memang betul-betul ni. Betul. Nak cakap betul. Bahawa pada masa itu, ini yang katakan rabak tu. Jadi manusia ni bila kita kata duit dah tak ada, kemudian kita kata dulu misalnya pendapatan hari-hari bila tak ada tu, dan dia akan beri kesan yang rabak yang kedua. Ya. Pertama sekali ialah bila kita kata macam tu, mana ialah isteri akan tanya suami, bang, duit simpanan ada ke? Abang kata tak ada. Habis macam mana anak kita nak makan ni? Nak kalau anak pula 5 orang, 6 orang, 7 orang, nak makan apa? Ya. Dan pada masa inilah maka rabak yang seterusnya dia akan berlaku, kita panggil, iaitu konflik rumah tangga. Maka bila datang buat sesi kaunseling tu, dan satu lagi macam saya beritahu awal-awal tadi, dalam kata-kata COVID-19 ni juga akan berlaku apa, iaitu kalau dulu misalnya mungkin bila bergaduh-gaduh boleh keluar pergi kerja. Sekarang ni duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah ni dan melihat muka isteri. Isteri pun tengok muka suami 24 jam. Dan masa tu anak tak pergi sekolah. Nampak tu? Anak tahu je lah, walaupun work from home, tapi anak akan datang ni, tarik-tarik baju mama, mama nak makan, lapar. Ayah pula, nasi goreng aku, mana nasi goreng aku? Nampak tu? Jadi ini semua dia akan memberi impak kepada, kita kata, first kali ialah emotional quotient, emosi. Akan terganggu. Yang kedua ialah dari sisi psychology effect. Jadi pasangan cepat marah, cepat nak mengamuk. Yang itu yang berlaku pergaduhan. Dan kesan dia, insya-Allah tuan-tuan, kita tengok kesan lah yang saya dapat, termasuk juga statistik, iaitu info pendaftaran kes cerai dari 1 Januari hingga 31 Julai 2020. Saya baca sepetal lalu lah. Dan negeri paling hebat sekali ramai yang mendaftar untuk bercerai ialah Selangor, 5,864 kes. Nombor 2 Johor, 3,354. Lepas tu Kelantan 2,352, Kedah 2,000 lebih, dan Terengganu 2,184, dan banyak lagi negeri. Semua sekali jumlah masa tu dalam masa 1 Januari sampai Julai ni, 1 Julai 29,890. Mana dia efek kepada kes rumah tangga. Ya. Masing-masing tu dah mula. Manusia ni bila duit dah tak ada, sabar hilang, Ustaz. Betul. Kelangsungan nak makan. Nak makan. Bila makanan tak ada, apa tak ada, dah mulalah. Duduk dalam rumah pun rasa panas. Ada pasangan cakap apa, saya tak boleh tengok muka suami saya, Tuan Haji. Habis suami kata, aku nak kerja macam mana? Ini PKP. Aku tak boleh keluar. Jadi di situlah macam mana nak kelangsungan hidup. Maka kat situlah kita tengok, alhamdulillah lah, kita di Malaysia ni kerajaan pun bagi berbagai-bagai bantuan. Lepas tu NGO banyak turun padang bagi bantuan ni. Negara kita Malaysia, alhamdulillah. Jadi adalah untuk kita kata keperluan asas untuk melangsungkan hidup tu. Itulah tuan. Baik. Untuk mukadimah lah. InsyaAllah. Terima kasih. Bila saya dengar tadi, maknanya ada rabak yang berganda-ganda. Lepas satu rabak ke satu rabak dan sebagainya. Sebab itu KPDNCP buat program ini supaya tak ada rabak yang seterusnya yang berkaitan dengan kewangan dan sebagainya lah. Tapi saya tertarik juga disebut tadi, bila kita tak jangka situasi ini ada, dan bila terkena, kita seperti panik sebentar. Macam mana nak urus keuangan, bagaimana nak kelangsungan hidup dan sebagainya. Jadi ada juga diberi moratorium. Jadi bila nak habis moratorium, macam mana pula kita nak sesuaikan pula. Semuanya nanti kami akan bincangkan dalam pusingan yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika.
Assalamualaikum saudara, bila mendengarkan irama gambus, sebenarnya inilah kelebihan gambus yang dicipta oleh ahli falsafah Islam yang terkenal Al-Farabi. Malah dalam buku kitab Al-Musika, Al-Farabi ada menyentuh tentang peranan muzik sebagai terapi pada jiwa. Buktinya mari kita dengarkan sekali lagi alunan gambus ini. Dengarlah, dengarlah saudari-saudara. Saksikan kupasan Forum Perdana Ehwal Islam bersiaran langsung dari Auditorium Kompleks Islam Putrajaya dengan tajuk Wabak Jangan Rabak bersama moderator Ustaz Hariri Daud dan dua ahli panel. Khamis ini 9 malam hanya di TV1. Alhamdulillah kita bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam. Malam ini kami bersiaran secara langsung dari Auditorium Kompleks Islam Putrajaya. Anda boleh terus tonton kami di TV1, di live Facebook Jakim dan juga di myclick.rtm.gov.my. Bersama dengan penganjur dan penaja kami Bank Islam Malaysia Berhad, sebuah bank terbaik di Malaysia, dan juga penganjur kami Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna bersama dengan Jakim dan juga RTM. Baik. Pak Long, Mak Ngah, jangan pergi mana-mana. Tunggu ni, seronok forum malam ni kita nak cerita macam mana nak urus kehidupan kelangsungan hidup pembelanjaan dalam tempoh PKP. Okey? Nak mana buat teh, nak buat kopi, silakan. Jangan tutup TV sudah. Baik, kembali semula kepada Dr. Ni. Bila Tuan Haji sebut tentang konflik dalam rumah tangga, saya fikir ia bukan konflik yang lama, mungkin lama kemudian hidup semula sebagainya, kerana nak mengurus satu keadaan yang tak pernah dijangka. Terutamanya perbelanjaan isi rumah. Macam mana nak urus dulu, boleh makan lebih sikit, sekarang ni kena catu sikit dan sebagainya. Dan saya tengok di dalam rumah ni Menteri Keuangan dia wanita. Macam rumah saya lah. Saya Perdana Menteri tapi Menteri Keuangan tentukan pembelanjaan rumah. Betul. Jadi sebagai mungkin peranan wanita, macam mana kita nak susun semula perbelanjaan supaya kita ini dapat mengurus rumah tangga kita dalam keadaan baik dalam tempoh mencabar ini. Silakan Doktor. Terima kasih Ustaz Hariri, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana yang dikongsi oleh Tuan Haji Hushim tadi, memang kita tahu itulah yang berlaku dalam masyarakat kita sepanjang tempoh kawalan pergerakan. Ya, dalam suku tahun pertama 2020 ini sahaja 42% orang hilang pekerjaan. Itu belum masuk bulan April, ya, yang mana dijangka sehingga 50% dan ke atas yang hilang pekerjaan, yang kebanyakan mereka adalah berusia 40 tahun ke bawah dan majoritinya lelaki. Jadi fakta ini jelas kepada kita bahawa orang lelaki sekaligus sebagai penyedia nafkah dalam rumah tangga ini hilang dah mata pencarian. Ya, macam mana nak menyediakan ataupun mencukupkan ekonomi rumah tangga, tak ada mata pencarian. Dan inilah sebenarnya yang kita rasakan begitu sedih, ya Ustaz, dan sebagai Menteri Keuangan sudah tentu akan ada rasalah kesannya, ya. Menteri Keuangan dalam rumah ni bukan menteri betul. Ya, tapi Menteri Keuangan tak bimbang sangat pasal Perdana Menteri ada. Kita ada masalah, Perdana Menteri ada, kita tak bimbang. Ya, jadi itulah yang berlaku, yang mana saya rasa kita orang perempuan, ya, suri rumah, ibu-ibu sudah mula mengambil pendekatan yang berbeza. Kalau belum ambil pendekatan yang berbeza sesuai dengan norma baharu, pendekatan kita pun baharu dalam ekonomi rumah tangga, ya,
kita kena banyak berhati-hati. Itu pun saya rasa syukur dan kita ucapkan terima kasih kepada KPD NHP sebab telah pun menurunkan harga pelitup muka. Katanya bermula pada hari Sabtu ini 15 Ogos diturunkan sebanyak 30 sen. Jadilah RM1.20. Tapi kata YB Menteri Datuk Alexander Nantalinggi katanya nak turun 80 sen tapi tak tahu bila. InsyaAllah dalam masa terdekat. Tengok macam mana keperluan domestik. Jadi inilah yang kita rasa syukur dan kita ambil kesempatan. Yang pertama sekali suri rumah tangga ataupun menteri-menteri keuangan dalam rumah buat agihan pendapatan. Kalaulah kita masih ada mata pencarian ataupun ada simpanan, kita terus letakkan dalam sebulan apa yang kita perlu lakukan dari segi pembayaran. Ada hutang berapa persen, barang dapur berapa persen, kemudian dari sudut ubat-ubatan berapa kita nak allocate. Dan kita kena tahu juga yang kedua, bila mana kita dalam tempoh kawalan pergerakan, minyak kereta kita tak beli sangat, tol kita tak bayar sangat, makan luar pun tidak. Jadi sebenarnya itu kesempatan kita ambil untuk menabung. Jangan pula duit yang kita berjimat dalam tempoh PKP itu kita spend pada benda yang kita rasa tidak ada keperluan. Sedangkan masa depan kita pun kita tidak tahu lagi bagaimana keadaan akan datang. Jadi menabunglah yang kedua. Kemudian yang ketiga, jauhi shopping online. Sebenarnya bila kita duduk rumah kan, kuliah online Tuan Haji, shopping pun online lah. Jadi bila banyak masa tu kan, tadi Tuan Haji kata takkan suami tengok isteri, isteri tengok suami, baik kita tengok komputer. Kita pun tengoklah shopping online yang ada macam-macam medium. Jadi itulah tangan kita pun geram nak tekan situ, nak tekan sini, masuk ke dalam troli itu kan. Jadi ini satu perkara yang mungkin kena elakkan sikit. Ada orang dia terapi dia shopping. Ini susah ni dalam tempoh kawalan pergerakan. Jadi dia nak kena pergi online lah shoppingnya tu untuk jadi terapi. Jauh-jauhkan sikit sebab kebanyakan kajian mengatakan bahawa ini dilakukan kebanyakannya kita buat pembelian yang tidak perlu bila kita shopping secara online. InsyaAllah banyak lagi caranya, tetapi saya rasakan sesuaikanlah dengan apa yang kita rasa sesuai untuk keluarga kita dari segi penjimatan, insyaAllah. Bila Dr. Nik sebut tentang shopping online macam cakap kat saya je. Terasa. Kalau terasa. Saya banyak. Yang menonton awak pun sama juga. Tapi inilah yang betul juga. Bila tak tahu apa tengok, murah pula. Kan? Tekan sikit-sikit. Selama ni murah dah tapi tak perasan. Itulah. Dan dia orang ni pandai pula turunkan harga waktu ni sebagainya kan. Tapi berpada-pada dan ikut keperluan. Dan kadang-kadang ada yang online tu lebih murah daripada yang kita beli secara terus sebagainya lah kan. Jadi nak shopping online lagi lah Ustaz. Baik. Tuan Haji, saya nak ada juga kerisauan masyarakat apabila akan berakhirnya September. Berakhirnya September ini akan berakhirlah moratorium. Kita pun tak pernah dengar perkataan moratorium. Tiba-tiba, ini maksudnya kan. Sebelum ni kita tak bayar. Saya pun banyak saya saving dan sebagainya. Tapi bila berakhirnya akan mula pemotongan. Jadi macam mana kita nak hadapi situasi ini supaya kita ini dapat mengurus kehidupan kita norma baru dengan baik. Silakan Haji. Terima kasih yang saya hormati Tuan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairi. Pertama sekali kita bersyukurlah dan berterima kasih kepada kepimpinan negara kita. Saya sebagai kaunselor ini nak cakap tu teranglah. Jadi bila saya cakap pertama kali tadi bahawa bila kata ramai yang tak ada kata orang tu pendapatan dan sebagainya itu, dan ada simpanan sikit-sikit, dan masyarakat kita ni alhamdulillah lah masih lagi, kalau adik-beradik itu mana ada lebih nak tolong adik-beradik yang lain. Jadi ada juga jumpa saya bila buat kaunseling tu, dia kata apa, nasib baiklah ada abang saya dia ada 3 biji kereta tapi tak bayar. Inilah dia bila moratorium ni. Tu rumah pun tak kena bayar. Jadi dia pun bantulah keluarga saya ni sebab saya jual nasi lemak. Saya tak ada gaji tetap. Jadi kat sini saya nampak terima kasihlah pada pihak kerajaan kerana prihatin kepada rakyat.
Bayangkanlah pada masa itu misalnya kalau kita kena bayar kereta, kena bayar rumah dalam keadaan ekonomi macam ini. Tapi moratorium pada masa itu memang sangat-sangat membantu. Tapi persoalan Ustaz tadi, kita akan berakhir September ni. Ini yang ramai sekarang ni dah mula stres. Dah mula tertekan tu. Doktor Nik, betul Ya, betul. Duk fikir balik, duk kira-kira balik dah. Ni bulan Ogos, ni kira September. Bank pun dah hantar WhatsApp Bank dah dengan mula SMS ni. dah hantar WhatsApp, dah hantar benda semua. Kira di awal kita kata Oktober, 1 Oktober, maka akan masuk 3-4 Oktober akan masuk. Itu pasti. Sebab kita dah daripada kita kan 6 bulan dah kita tak ada bayar dan sebagainya. Macam kata tadi lah, sepatutnya masa kita moratorium ni, mana duit yang kita tak bayar tu mungkin dah kita bayar kereta, bayar rumah, mungkin masa tu kita buat simpanan. Sebab kita akan pergi kepada zaman yang begitu mencabar ni pada bulan Oktober, bulan November nanti, bulan Disember nanti. Lepas tu kira-kira anak nak pergi sekolah pula Januari 2021. Nampak tu? Betul. Jadi apa yang perlu sekarang ni ialah kalau boleh maknanya kita meletakkan senarai keutamaan, the priority tu dalam kita nak berbelanja. Mana yang perlu? Mungkin sekarang ni yang perlu ialah dari segi keperluan asas untuk makan, minum dan sebagainya. Tetapi kita janganlah pergi misalnya kata kita mungkin duit ada ke, mungkin banyak kata Dr. Nik tadi lah, nak shopping sana, shopping ni, duit lebih ni. Dia memang manusia, dari sisi psikologi dia, bila duit lebih saja, dia mula kita kata tu naluri untuk berbelanja tu adalah tinggi. Tak kira lelaki, tak kira perempuan lah. Nak sekarang semua nak membeli semua pakai online je Ustaz. Betul Betul. Betul Ustaz Betul. tengok aje nak beli ni. Jadi dalam hati tu dia ada self talk, dia panggil. Kita ni ada self talk. Self talk akan apa? Akan berlawan dalam diri tu. Nak beli tak nak beli, nak beli tak nak beli, nak beli tak nak beli. Tapi tengok pula simpanan ada. Sedangkan tadi dah bincang tu dengan isteri dia, ataupun Menteri Kewangan. Menteri Kewangan kata simpang bang, ni kat gigi bulan 9 nanti moratorium kita dah habis. Tapi suami kata, isteri kata tak apa bang, kita beli dulu sikit-sikit bukan banyak. Jadi benda tu nanti dia akan berlaku self talk, dan itu juga menjadikan kita tidak merancang. Kalau boleh kita merancang the priority kita tu, mana yang penting. Jadi kalau boleh misalnya kata yang pertama pelajaran dapur, makan minum, tu the basic needs tau, keperluan asas. Kemudian mungkin kita pergi juga kepada keperluan-keperluan untuk pembelanjaan anak-anak yang itu dulu. Jadi yang lain-lain ni contoh mungkin untuk membeli pakaian dan sebagainya, itu kita dah ada. Itu tak apa. Sebab saya dah nampak ni paling ramai sekarang ni, dah mula kata orang tu bincang-bincang, dah mula pening kepala juga. Ni bulan 9 kira habis, mana nak cari duit? Jadi kalau boleh saya nak beritahu, iaitu belanja tu kena berhemah. Belanja kita sekarang ni kena berjimat cermat dan ada duit simpanan tu. Jadi itu dulu Ustaz InsyaAllah. Masya Allah. Sebab itu kita kena rancang keuangan kita supaya kita ini tidak panik, ataupun kita ini tidak dapat menguruskan keuangan kita dengan baik, dan perlu jadi pengguna yang bijak apabila kita membuat perbelanjaan. Baik, kita akan berehat seketika. Saya bagi ruang pada penonton untuk nak pergi mana, toilet ke, buat air, silakan. Tapi saya bagi 2 minit untuk kembali semula selepas ini bersama kami Forum Perdana Ehwal Islam. Assalamualaikum saudara, bila mendengarkan irama gambus, sebenarnya inilah kelebihan gambus yang dicipta oleh ahli falsafah Islam yang terkenal Al-Farabi. Malah dalam buku kitab Al-Musika, Al-Farabi ada menyentuh tentang peranan muzik sebagai terapi pada jiwa. Buktinya, mari kita dengarkan sekali lagi alunan gambus ini. Dengarlah saudara. Saksikan kupasan Forum Perdana Ehwal Islam bersiaran langsung dari Auditorium Kompleks Islam Putrajaya dengan tajuk Wabak Jangan Rabak bersama moderator Ustaz Hariri Daud dan 2 ahli panel. Khamis ini 9 malam hanya di TV1.
Alhamdulillah, kita kembali semula di Forum Perdana Ehwal Islam. Malam ini kami bersama dengan penaja kami, Bank Islam Malaysia Berhad, sebuah bank perbankan Islam terbaik di Malaysia, dan juga bersama dengan penganjur kami, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, bersama dengan kerjasama RTM dan juga JAKIM semestinya. Dan kita masih lagi bincang tentang wabak jangan rabak. Kita berbincang soal bagaimana kita nak mengurus perbelanjaan, mengurus kehidupan kita sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Baik, saya nak beri juga ataupun kita juga telah post ataupun membuat hantaran awal di Facebook tentang program kita malam ini, dan ramai daripada rakyat Malaysia, teman-teman kita yang telah mengirimkan soalan. Saya nak pilih soalan mana ni Okey, saya pilih daripada Zulkifli Abdullah. Wah, soalannya menarik. Semua kita sedia maklum bahawa Malaysia telah mengalami penurunan dalam kes COVID baru-baru ini. Namun ia kembali meningkat akibat sikap segelintir individu yang mengambil mudah dalam SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Apa yang boleh panel katakan berkaitan tanggungjawab rakyat dalam mentaati arahan pemerintah, khususnya dalam usaha kita memutuskan pandemik agar kehidupan kita kembali normal? Tapi Tuan Zulkifli ni, dia bagi salam huruf kecil, soalan huruf besar. Ni marah ke apa Tuan Zul ni? Tidaklah, tapi dia nak bagi tahu penting soalan ni. Hari ni Dr. Nick ada 15 kes. 11 kes tempatan, 4 kes import. Dia macam sekejap naik, kejap turun, kejap naik. Rasa macam lega sekejap, risau balik. Jadi apa yang doktor boleh katakan tentang norma baru ini, perlu pakai face mask sebagainya, segelintir yang ambil mudah? Mungkin doktor boleh bagi nasihat sedikit supaya kita dapat pengajaran. Silakan. Terima kasih Ustaz Hariri, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian. Memang di mana-mana pun, ya, sepanjang tempoh kita sama-sama berperang dengan wabak ini, kita sentiasa melihat ramai yang tidak begitu berhati-hati, ya, terutama kita melewati 2 perayaan besar dalam tempoh ini, Hari Raya Aidil Fitri dan juga Hari Raya Aidil Adha, ya, yang mana ia sebenarnya benar-benar menguji. Ya, kita melihat ramai yang tidak patuh kepada pemerintah, sebenarnya tidak patuh kepada SOP dan juga melanggar peraturan yang telah pun ditetapkan yang bersifat sementara itu. Dan di sini kalaulah kita bercakap soal keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita perlu juga faham bahawa lambang keimanan kita kepada Allah itu adalah melalui ketaatan kita kepada pemimpin. Ya, selagi mana pemimpin itu tidak mengajak kita melakukan kemaksiatan dan selagi mana pemimpin tidak menghalang kita melakukan tanggungjawab beragama, selagi itu kita ikutlah apa yang diperintahkan kepada kita oleh pemimpin. Dan adanya pemimpin dalam satu-satu komuniti itu amat penting untuk memandu kita. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak harus bagi 3 orang yang berada di tengah-tengah bumi yang lapang ataupun bermusafir, melainkan mereka mesti melantik salah seorang daripada mereka menjadi pemimpin. Kalau ada 3 orang nak kena lantik seorang jadi pemimpin, kalau ada 3,000 lagilah kena ada pemimpin. Jadi dalam masyarakat hari ini kita ada pemimpin, ya, dan apa yang kita hendak lakukan dalam situasi hari ini ialah kita kena bersatu hati untuk mengikut apa sahaja perancangan yang terbaik, ya, baik daripada pemimpin dalam sektor kesihatannya, dalam sektor keselamatannya ataupun secara umum, ya. Dan selagi mana kita taat dalam keadaan ini, insya-Allah kita beroleh pahala, ya. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, saya rasa ia sangat menarik untuk kita melihat dan mendengar hikmah di sebalik apa yang kita alami ini, yang mana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya hendaklah kamu mendengar dan mentaati dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan kamu rela menerima perintah itu ataupun dalam keadaan kamu benci
benci dengan perintah itu, dan juga dalam hal yang kadang-kadang kamu perlu mengalahkan kepentingan diri kamu sendiri. Bila mana ada sesuatu saranan untuk kebaikan masyarakat secara umum, kadang-kadang kita perlu mengenepikan kepentingan ataupun hak diri yang kita sepatutnya boleh tuntut, tetapi kita letak tepi kerana ingin menjaga hak masyarakat yang lebih besar. Justru inilah yang disampaikan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita sama-sama berganding bahu untuk memastikan apa yang berlaku ini berakhir. Saya teringat Ustaz, dalam satu kisah di mana Saidina Umar Al-Khattab dalam perjalanan ke Syam, dan nak masuk Syam dah ni, dikhabarkan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah bahawa Syam pada masa itu dilanda oleh wabak taun Amwas, yang mana dia seperti pandemik, ramai yang mati dalam tempoh yang singkat. Kalau tidak salah saya dikhabarkan 25,000 orang yang meninggal dunia dalam masa yang begitu singkat di Syam pada masa itu. Jadi Abu Ubaidah ni khabarkan, dan Saidina Umar kata kalau macam itu kita tak jadi masuk Syam, kita balik semula. Yang akhirnya dipersetujui oleh orang yang bersama-sama dengan Saidina Umar, tetapi Abu Ubaidah tak setuju sebab dah sampai dah. Tetapi pengikut Saidina Umar ni kata kita ikut apa kata pemimpin kita. Jadi berundurlah balik semula. Dan Abu Ubaidah ini sebenarnya berada di Syam bersama-sama dengan Muaz bin Jabal, dan mereka sebenarnya frontliner di sana. Dialah yang membantu mereka yang sedang dalam rawatan, mereka membantu sebagaimana yang kita tahu NGO sebagaimana Tuan Haji juga membantu secara langsung bersama dengan mereka yang menghadapi situasi-situasi yang terkesan akibat pandemik ini. Jadi inilah yang mana kita tahu, kita dikhabarkan bahawa Abu Ubaidah dan Muaz bin Jabal akhirnya meninggal dunia disebabkan wabak taun Amwas ini, juga bersama-sama dengan sahabat Rasulullah yang lain, Syurahbil bin Hasanah, Suhail bin Amru dan juga Yazid bin Abi Sufyan. Dan bila mana Abu Ubaidah dan juga Muaz bin Jabal meninggalkan mereka pada masa itu, kepimpinan dipangku oleh Amru bin Al-As. Dan Amru bin Al-As ini seorang yang genius dalam kepimpinan dan juga dalam ijtihad. Dia boleh membuat keputusan yang singkat dan terbaik. Jadi antara yang diputuskan ialah kita tinggalkan tempat kita ini, kita naik atas bukit. Kita tinggalkan. Maknanya dia membuat kawalan pergerakan dengan cara duduk atas bukit sampai virus habis. Jadi alhamdulillah akhirnya wabak itu berakhir dan hilang sama sekali, dan akhirnya mereka kembali ke tempat kediaman masing-masing. Jadi sungguh banyak yang kita dapat pelajari daripada apa yang telah berlaku dalam sejarah. Cuma yang paling utama ialah bagaimana kita mengambil hikmah di sebalik apa yang berlaku secara positif. Wallahu a'lam. Maknanya dulu pun dah ada PKP dah. Dah ada. Dengan kaedah. Sebab itu kena tengok forum perdana, kita dapat belajar semula sirah, dan ia seperti diulang kembali. Betul. Masya Allah. Jadi saya pun banyak belajar hari ini. Mudah-mudahan kita juga jadi seperti sahabat yang mentaati pemerintah untuk keselamatan diri kita juga. Baik. Kru penerbitan kami juga menjalar ke sekitar Putrajaya ini, ke Kuala Lumpur, untuk mencari orang ramai, memberi respon dan bertanya soalan kepada tajuk kita ini. Jom kita saksikan. Assalamualaikum, saya Muhammad Taufik bin Yusuf, berasal daripada Sabah. Ingin bertanyakan satu soalan kepada Tuan Haji. Soalannya, ada peniaga yang ambil kesempatan dalam kesempitan dengan menaikkan harga dalam keadaan rakyat susah. Mohon komen daripada Tuan Haji. Terima kasih Tuan Taufik Yusuf. Wah, ini memang kejam betulnya. Dah lah orang susah, ambil kesempatan pula. Tapi memang ada mentang-mentang dia jual nasi lemak dengan itu kan sebagainya kan. Tapi ada juga Haji, saya tengok yang bagaimana kita ni diuji iman kita. Waktu kita susah ni lah, datang orang hulu rasuah sebagainya. Akhirnya menyebabkan kita, aku tak cukup duit, aku berlawan pula dengan nafsu. Mungkin Tuan Haji boleh sentuh dalam perkara ini. Silakan. Terima kasih Ustaz Fadil, dan terima kasih juga kepada yang bertanya, sahabat kita tadi. Memang kita kata bila manusia ni Allah uji dalam keadaan kesempitan ni, jadi manusia ni akan, kita kata yang pertama sekali, dia akan
attack dia punya, iaitu emosi dia. Yang kedua, dia akan pergi pada maknanya apa saja yang boleh mendatangkan hasil, dia akan buat. Macam kata tadi Ustaz lah, boleh ambil rasuah ke, boleh apa ke, tak kira lah. Dan kalau peniaga, mungkin inilah masa untuk dia nak menaikkan harga barang. Contoh, sebab masa tu kemungkinan masa PKP mungkin banyak kedai tutup dan sebagainya. Jadi mungkin satu kawasan tu ada tempat berniaga tu mungkin kedai tu 1-2 saja yang buka, yang lain tak buka. Jadi bila peniaga ni ambil kesempatan, dia sebenarnya dah lah rakyat dalam keadaan kesusahan dan dinaikkan harga pula, ya. Jadi ini pada saya sebenarnya, bagi kita orang Islam ni, berniaga ni 9/10 rezeki, Rasulullah bersabda. Dan kita sebenarnya bila kita berniaga ni sebenarnya, ya, kita boleh mendapat pahala daripada perniagaan kita sebenarnya. Contoh kalau kita berniaga, mungkin kita tengok orang datang tu dan sebagainya, mungkin tengok dia susah. Sebab saya pun berniaga juga, saya ada kedai runcit. Masa PKP ni ada hamba-hamba Allah datang, saya jual ayam halal, saya jual daging dan sebagainya. Ada yang datang kadang dia pegang je. Masuk kedai, pegang ayam, angkat letak. Pegang, angkat, letak. Saya kaunselor, saya merhati tengok, pegang. Anak 5-6 orang ni, ikut semua. Lala sekali dia nak keluar. Bila nak keluar, saya tanya, maaf kak, kenapa akak tak beli? Lepas tu dia keluar dalam kocek dia, duit RM5. Sebenarnya Tuan Haji, saya ada duit ini saja. Allah, nampak? Mana kita tengok macam tu, pada masa itulah kita rasa, inilah masa aku nak bantu dia. Tengok anak-anak dia macam cucu-cucu saya. Saya ada cucu 15, dia 5, kecil. Atuk, nak makan ayam, peha. Apa perasaan masa tu? Ini betul berlaku kat kedai saya. Jadi saya kata, tak apalah kak, macam ni lah kak, apa kak ambil ni, baliklah. Habis Haji tak payah bayar ni. Dan dia menangis tu. Isteri saya ada tu, ni belum Roma naik ni. Bila dia jalan, dia bawa tu, dia menangis. Mana orang dalam keadaan susah, nak tengok dia susah tak susah bila keluar duit tu. Memanglah satu lagi sebab dia pegang barang, kita tahulah. Biasa kalau orang ada duit ni, pegang, masuk bakul, letak. Dia tak pegang, tengok, letak. Tengok, letak. Mana orang tak ada duit? Jadi kita sebagai peniaga pada masa itu, kalau kita rasa misalnya itulah masa kita nak membantu, mana kita akan bantulah. Tak apa kak, ambil lah. Tak ada rugi pun, insya-Allah. Lepas tu Allah bagi rezeki melimpah ruah lagi. Kalau kita suka membantu orang. Sebab masa susah ni manusia, dia akan kata orang tu, kata orang ada yang kata ada orang susah, dia bantu orang susah. Kadang kita bagi kat dia, dia bantu orang lain pula. Tapi ada juga kalau peniaga-peniaga yang tamak macam ni, saya ingat KPDN HEP ni tahulah, tuan-tuan, untuk mengambil apa tindakan dan sebagainya tu. Jadi kat sini saya rasa perlu kita peniaga-peniaga ni ada perasaan belah ihsan tu. Belah ihsan dan bersama-sama untuk membantu orang tengah susah ni. Sebab ramai sangat orang susah sebenarnya. Macam Dr. Nick kata beritahu tadi, ramai dalam 40% kena buang kerja Ustaz Zahim. Dan sekarang mungkin berapa ramai lagi kena buang kerja. Jadi ini semua masa untuk kita membantu. Dan kalau peniaga ni kita boleh bantu lain, mungkin kita bantu turunkan harga. Itu saja. Wallahualam Ustaz. Dan Allah Ta'ala akan memberi keberkatannya. Yes, betul. Sebab itulah saya fikir kerajaan kita pilih tema bulan kebangsaan tahun ini, Malaysia Prihatin. Sama-sama kita prihatin, kita jaga kita sesama kita. Baik, kita akan bermuhasabah seketika sebelum kita buat kesimpulan kepada topik wabak jangan rabak. Kembali selepas ini. Di saat kita menikmati rezeki yang enak,
Assalamualaikum saudara, bila mendengarkan irama gambus, sebenarnya inilah kelebihan gambus yang dicipta oleh ahli falsafah Islam yang terkenal Al-Farabi. Malah dalam buku kitab Al-Musika, Al-Farabi ada menyentuh tentang peranan muzik sebagai terapi pada jiwa. Buktinya mari kita dengarkan sekali lagi alunan gambus ini. Dengarlah, dengarlah saudari saudara. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi bersama dengan penaja kami Bank Islam Malaysia Berhad, sebuah bank perbankan Islam terbaik di Malaysia, bersama dengan penganjur kami Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, JAKIM dan juga RTM. Bagi yang sedang menonton kami di live Facebook, terima kasih. Antaranya Khairul Aziz, Muhammad Abu Chia, Hajah Rosnani, Cik Nah Mahmud, Rohana Isnin, terima kasih kerana menonton. Teruskan share di live Facebook JAKIM. Mudah-mudahan lebih ramai lagi yang dapat menonton kami pada malam ini. Baik, kita sudah sampai di penghujung rancangan. Walau bagaimanapun, kita nak buat kesimpulan kepada tajuk kita pada hari ini. Mungkin Dr. Nick boleh mulakan dahulu apa yang boleh kita simpulkan dan kita beri pesanan kepada para penonton kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Hariri, kalau saya boleh kongsikan sebelum itu ya, tentang wabak-wabak yang disebut 5 yang terbesar pernah berlaku dalam dunia ini, ya, dari sudut jumlah orang yang meninggal disebabkan wabak. Ya, wabak Justinian yang berlaku pada tahun 541 sehingga 549 berlangsung selama 8 tahun, meragut hampir 100 juta nyawa. Kemudian Black Death, ya, yang meragut 200 juta nyawa berlangsung selama 7 tahun daripada 1346 hingga 1353. Kemudian wabak smallpox ataupun cacar air yang berlaku pada abad ke-18, ya, yang berakhir sehingga ke abad yang ke-20, meragut lebih kurang 56 juta nyawa. Dan yang keempat, selsema Spanyol ataupun Spanish flu, walaupun bukan berasal daripada Spanyol, ya, yang meragut 40 juta nyawa yang berlaku pada tahun 1918. Dan yang terakhir AIDS, 35 tahun dahulu, yang meragut hampir 35 juta nyawa. Dan yang terkini COVID-19, kita dikhabarkan sehingga lebih kurang waktu ini 520,000 nyawa yang terkorban, ya, yang melibatkan 194 buah negara. Justru kita perlu berbuat sesuatu. Ya, yang pertama sekali daripada perbincangan awal tadi, jelas kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, kembalilah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong, jangan takabur, dan banyak-banyaklah berfikir. Ya, carilah jalan yang terbaik untuk mengubah diri menuju ke negeri abadi. Ya, dan tiada musibah yang boleh menimpa manusia melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada suaminya baginda Rasulullah tentang wabak. Kata Nabi, annahu kana azaban yab'atsuhu Allah taala ala man yasha, faja'alahu Allah taala rahmatan lil alamin. Kata Nabi, wabak ini azab kepada sesiapa sahaja, tetapi kepada orang yang beriman ia adalah rahmat dan kasih sayang, supaya kita kembali beriman, kembali taat, ambil pengajaran daripada ujian ini. Mudah-mudahan disitulah kita, insya-Allah. Baik, Tuan Haji, silakan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sebenarnya pada saya wabak ni sebenarnya bukan saja rabak, tapi ada hikmah dia. Ya, banyak hikmah dia sebenarnya. Pertama sekali saya nampak hikmah dia ialah bila wabak ini, maka anak-anak dan juga suami, isteri mungkin ada masa yang banyak untuk kita berkomunikasi, untuk kita misalnya mengenali lagi. Kalau suami isteri tu Ustaz, kalau dulu kita mungkin balik kerja 2 jam, lepas tu kita rehat. Sekarang ni ambil yang positif. Yang penting kita hendaklah berfikir secara rasional. Rasional maknanya positif, jangan negatif. Maknanya kita kalau boleh duduk rumah tu, inilah masa, oh ini aku nak kenal
siapa isteri aku, siapa suami aku. Dan pada masa ni juga kita sebagai orang Islam mungkin suami mungkin kita selalu tak sempat nak solat berjemaah. Inilah masa kita boleh berjemaah, kita boleh tadabbur Quran dan kita boleh mengenal karakter tiap-tiap anak kita tu. Kalau 4 orang tengok, oh anak yang pertama macam ni, yang kedua macam ni, yang ketiga, terutama ayah. Ayah ni biasanya jarang ada masa dengan anak-anak. Semua serah pada Menteri Kewangan. Jadi kita ni kadang tak ada masa. Jadi bila anak ni duduk, sebab tu ramai yang jumpa saya, Haji, saya ni masa PKP ni baru saya kenal anak saya, rupanya nombor 1 macam ini perangai dia, nombor 2 macam ini. Mula-mula saya migraine juga, Haji. Bini cakap apa? Abang baru tahu. Saya dah beberapa tahun dah jaga budak-budak ni. Abang sekarang duduk kat rumah baru abang tahu. Ada hikmah dia. Betul. Nampak tu? Jadi kita akan kenal karakter, personality anak kita. Dan kita antara suami isteri pun kita makin rapat. Dan isteri pun masak. Kalau dulu makan kat pejabat aja. Kejap-kejap makan Putrajaya, kejap-kejap makan Sepang. Betul. Jadi bila kita dah duduk kat rumah ni apa benda, isteri kita masak. Air tangan isteri tu, doktor dia mahal tu. Jadi kasih sayang, kita tengok hikmah. Jangan tengok wabak ni. Sebenarnya Allah tu Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Betul. Maha Pengasih tau. Dia nak kita supaya erat lagi. Jadi saya menyerulah kepada semua penonton-penonton dan rakyat Malaysia di luar sana, lihatlah COVID-19 dari sudut yang positif. Tengok positif, oh lagi erat hubungan aku, lagi rapat aku suami isteri. Dan kita mungkin lagi erat lagi hubungan kita dengan misalnya ibu bapa kita dan sebagainya. Dan bagi kita yang berada, yang mampu sikit, ya Allah uji kita juga tu. Masa inilah bagaimana kita rasa belah ihsan, kasih sayang kepada orang susah untuk membantu. Bila orang datang tengok ramai orang susah pada masa itu, inilah masa kita nak bantu. Dan bila orang tu terima, dia bersyukur, terima kasih lah. Walaupun dapat beras 1 kampit, dapat susu, dapat tepung, dapat gandum, dapat sardin 1, syukur, Alhamdulillah boleh makan anak beranak. Jadi di sini ada hikmah dia saya lihat, yang mana kita perlu, kata orang tu, bersama-sama. Tapi yang penting sekali, last sekali, kita rakyat Malaysia hendaklah meneruskan, iaitu disiplin kendiri. Kita jaga kita. Terima kasih Ustaz. Allah. Bila dengar Tuan Haji cakap, rasa macam kena kaunseling saya ni. Rasa tenang ya. Free of charge malam ni. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan yang di rumah pun terasa dapat manfaat. Baik, sebelum kita berakhir, jom kita saksikan sedikit mutiara kata. Banyak hikmah yang tersembunyi di dalam ujian COVID-19 ini. Positif fikiran kita, maka kebaikanlah yang kita dapat. Negatif fikiran kita, maka keburukanlah yang kita dapat. Namun ada satu ayat Al-Quran yang membuatkan saya berfikir. Surah Yunus ayat 107. Dan apabila Allah ingin mengenakan seseorang dengan bahaya, tidak ada yang dapat menghapuskannya melainkan Allah. Dan sekiranya Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, tidak ada yang dapat menghalangnya di atas limpahan kurniaan Allah. Itu yang telah saya pelajari. Bagaimana dengan anda? Baik, hebat tak saya? Sekejap je tukar baju. Baik, Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Nick, kepada Tuan Haji Hushim atas perkongsian sangat baik. Tidak terhingga ucapan terima kasih kepada Bank Islam dan juga KPDNCP yang telah menganjur dan menaja program malam ini. Sebelum kita berakhir, patuhi SOP. Ada orang kata Allah teruknya nak pakai sebagainya, sabak sat je. Pakailah, rasa remah ke macam mana ke, patuhi. Kalaulah kita rasa lelah, ubah lelah jadi lillah. Kita jumpa lagi. Saya Ustaz Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum saudara, bila mendengarkan irama gambus, sebenarnya inilah kelebihan gambus yang dicipta oleh ahli falsafah Islam yang terkenal Al-Farabi. Malah dalam buku kitab Al-Musika, Al-Farabi ada menyentuh tentang peranan muzik sebagai terapi pada jiwa. Buktinya, mari kita dengarkan sekali lagi alunan gambus ini. Dengarlah, dengarlah saudari-saudara,